macam tadi yang brother cakap tadi, cari ya. Brother P sampai faham makna brother mencari lah. Jadi masalah orang-orang yang menentang saya tanpa usul, macam di apa Hari Rock Senegara ni, yang organize benda tu sahabat saya. Jadi yang pernah saya buat kerja di Terengganu pun one of person inside that lah. Dia pun ni tahu. Tetapi yang menjadi persoalan ni, siapa dia yang suruh batai. Saya punya buku saya dah bagi kat Mufti Negeri Sembilan, personally free bagi. Dekat mufti-mufti yang ada ni saya bagi free. Kat Melaka itu nak pergi tak jadi. Kat Perak dah bagi, dekat Kedah dah bagi, Penang dah bagi, Negeri Sembilan dah bagi. Johor belum lagi pasal hujan dulu, banjir lah itu ini. So belum ada, masa tu belum ada duit yang cukup untuk berjalan pergi sana. So apa yang lepas nak cuba habang ni adalah apa ni, masalah serekap jarang. Contoh dia, bila Dr. Mazhar dengan dia punya gang, dengan dia punya orang-orang pilihan, Dr. Mazhar ni dia ada orang-orang pilihan dia, mesti pilih. Itu sebab dalam hotel dulu, tengok muka-muka tu, dia bawa screenshot tak ada. Hari saya bertemu dia, screenshot bersembang saya dengan orang dia. So, of course lah kita tak tahu siapa dia. Bila kawan saya ada, abang lepas nak pergi sana, yang nak panggil hampi tu Dr. Mazhar, ada Kamili, ada Nodrus, ada semua ada tu, yang mana duk hentam hang dah sekian lama. I don't see good things. Pasal apa dia panggil ramai? Dia pada hentam hang, cuma dia nak tunjuk dia dah buat kerja atas hang dah, dan dia akan jatuhkan hukum sesat. Itu sebab aku reply dalam WhatsApp tu, rupanya hampa ke? Hampa dah hentam aku, kau baru nak panggil aku. That's what I really means. Hampa jenis ahli agama yang macam mana? Padahal aku bawah Pulau Pinang. Jadi kewibawaan Mufti Pulau Pinang dengan ahli fatwa Pulau Pinang ni di mata hampa macam mana? Faham tak? Okay. So persoalan tu yang timbul. Jadi disebabkan dia bawa keluar juga fatwa. Itu yang saya pi. Bawa keluar fatwa tu tak apa. Lepas tu bawa keluar pula ujahan-ujahan lain tentang guru makrifah ni macam ni. Mereka boleh jalan atas ayam, mereka boleh tengok hati orang, mereka boleh terbang. Video tu dia delete. Pasal video tu telah menampakkan, YouTube tu telah menampakkan betapa bodohnya seorang mufti bercakap on that ground. Hang nak proof kat siapa yang guru makrifah tak betul dengan hujahan hang, mereka boleh terbang, boleh jalan atas ayam, boleh tengok hati orang, masuk kedai tak payah bayar. Mufti mana di Malaysia akan terima kata-kata mufti pelih ni? They will see what kind of con are you? Faham tak? Jadi yang di bawah dia ni pula kebanyakan macam hari tu saya kata yang hampa ramai-ramai ni, siapa aku nak jumpa dia ya? Pasal apa dia perlu ahli fatwa kalau dia ada seorang mufti? Mainlah one to one lah. Bila aku tanya dia, hang kenal tak kenal Tuhan? Dia tak jawab. Bila aku tanya dia, pasal apa hang hukum aku? Pasal apa you judge me by your standard? Dia tak boleh jawab. Yang paling penting aku tanya dia, 6 tuduhan ni yang mana satu hak aku? Dia tak boleh jawab. Tetapi tengok hari ni saya tetap disekat. Padahal kalau orang yang ada akal, raja ke, penarik beca ke, yang dikurniakan akal fikiran, perbuatan Dr. Mazhar ni dengan orang-orang dia adalah suatu perbuatan yang sangat kejam. Saya cari rezeki kot, saya nak balik tengok anak saya kot. Lepas tu nak pergi sana terhalang, nak pergi sini terhalang. Orang nak main jumpa, you pun tengok tadi dari Pahang nak pergi sana. Pasal dia tahu saya nak balik lah. Dalam saya kata dah cancel. Dia pun tanya pasal apa? Kalau tempat tu Islamik, pasal apa buat perangai macam ni?
you are controversy person. So what? They create these things. They propaganda. Dia buat benda ni. Dia materialize every wish to kill me alive masa ni. Padahal kalau tanya dari sudut keagamaan, what really I done for you guys? I have done what? Apa yang aku buat? Apa yang menjadi masalah ni? Kalau hampa ada akan fikir, aku kalau nak jemput dia, aku nak minggu depan nak jumpa Mufti Penang. Ada urusan penting yang aku terpaksa bentang kat dia dulu. Dia setuju tak setuju, nombor 2, I will make my move. Because kebanyakan mufti-mufti dan jakim ke apa semua ni, aku tak tahu apa yang dia buat. Anak aku hilang dalam balai polis under kustodi Mahkamah Syariah. 10 tahun aku berjalan sendiri, sedangkan anak aku di bawah hak jagaan Mahkamah Syariah. Sebagai orang yang memiliki keagamaan, hampa kena tanya ahli-ahli agama ni hampa buat apa? Anak dia hilang, hampa buat tak tahu mai lagi. So where is the sentiment sebagai saudara Islam? Depa piang ustaz-ustaz celaka haram jadah ni. Dr. Kamili, Dr. Maza, Nodros, Rora, ustaz-ustaz yang memiliki jiwa yang boleh dikatakan, kalau Penang dia kata bawa set. Kalau Penang. Sebab apa? Sebab hampa mencelakakan orang yang tak pernah ganggu hampa. Bila dia kata, Dr. Maza kata, saya tahu awak bukan bawah jawatan dia punya teritori Perlis, tetapi saya bangun kerana agama. Lebih kuah, lebih sudu daripada kuah Mamat ni tau cakap. Kalau aku tak ada, kalau orang tak ramai malam tu aku ketahan ni. Kalau orang tak ramai dalam sidang tu aku tahan ni betul-betul pelang tau tak. Atas dasar agama cakap macam ni. Surah Al-An'am ayat 52. Kamu tak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain pun. Dan dia habaq, jangan kamu sekat orang. Dalam surah 108 kot tak salah aku, surah Al-An'am, hampa cek lah. Orang yang menyembah selain pada Allah pun Tuhan tak suruh mencerca, menghina. Aku pegang kalimah yang sama aku. Cuma hang Wahabi, aku lain. Okey, kalau hang kata bukan Wahabi, sebab tak ada Wahabi mengaku daripada Wahabi. So okey, hang bukan Wahabi, whatever you are, does not matter. Hang bawa lah jalan hang. Kalau nak cerita pasal agama, buktikan kepada orang yang bukan Islam, tengok upaya Allah ni steady. Tak ada orang boleh menyesatkan siapa pun. Quran dah kata tak ada siapa boleh ubah Quran ni. Tak ada. Sebab apa? Allah memelihara Quran tu. Dalam Quran tu tulis, kami memelihara Quran ni. So mana ada orang lain boleh manipulate? Yang apa pergi buat kurungan tu macam mana pula? So hari ni saya nak pergi mana pun susah. Tahu? Saya buat tu tahu, saya mana pun susah. Kena jenis kau-kau especially bila majlis-majlis Islamik. Bayang di Rembau, kawan saya panggil pergi hari pertama, hari kedua okey, hari ketiga ramai orang nak mai pasal hari tu hari cuti. Lalas dia bagi tahu tak boleh mai, jangan mai sebab lepas tu kawan saya ada argument serang. Pasal apa? Buku dia ada ISBN. Dia pula seorang peniaga yang ada SSM. Dia so pasal apa hangpa buat lagu ni kat dia? Oh, kami punya ada satuan kampung komplain, lepas tu apa, bos Jabatan Agama dia kata. Saya kata, mana masalah ni bukan masalah saya langgar sistem. Masalah ni masalah sikap. So agama apa yang pajang kat depa ni? Yang menjadi pembenci, membiarkan benci-bencian. Saya duduk di sini terkandas sebab PKP. Nak balik tu terkandas. Masya Allah, tengok masalah sikap ahli-ahli agama. This whole way daripada Wanita Melayu Mencari Tuhan, buku tu yang Kamili start, berjumpa dia accidentally di Mamat Munafik ni. I love to meet him in person. Dia lah orang pertama yang mencelakakan penjualan buku saya. Dengan senyum dia, dengan gelak-gelak dia, dia duk ingat dia smart.
Kalau dia tengok balik video dia, kalau dia ada akal, ada hati nurani, dia nanti fikir, apa aku buat kat Mamat ni? Padahal malam tu kami yang panggil dia duduk. Dia lalu je waktu tu. Dia pun tak kenal aku. Ramai tak kenal Kamili ni siapa. Ramai tak tahu Nodros ni siapa. Disebab mereka riding on my name. I'm sorry to say. Pasal sekian lama, 10 tahun untuk tengok lepas ni. I am appearance without touching their name. Tak pernah sentuh nama mereka-mereka ni. Dalam 10 tahun saya menyerut. Saya bercakap bahawa mengenal diri, mengenal Allah. Hilang anak saya dalam balai, under custody 14 ahli tinggi mahkamah. Seseorang pun ahli agama tak terpanggil untuk buka jalan ni. Kenapa cuma Nick Aziz yang dulu bercakap dalam harakah sekali itu? Kalau soal isu sesat, dia harus diberi counselling. Dia harus disoal dan kita harus dengar jawapan dia. Nick Aziz, Ishak baru pun support kolom tu. Tetapi isu anak dia hilang dalam balai polis under custody mahkamah syariah ni, macam mana ni? Ini sistem. Anak dia beranak di Malaysia. Dia bukan bawa lari kidnap orang England. Dia bawa balik anak Malaysian ke Malaysia. Ni Aziz cakap mana ni? Ishak baru pun setuju. Jadi macam tu baru orang panggil khalifah. Kita banyak parlimen. Ayah anda lu, abang lu ni tak tengok lu di ni NGO ramai-ramai Allahu Akbar takbir depan cok kodok reggae. For what, man? Kalau bangsa lain, kawan saya orang India tengok pun dia tanya, apa dia buat ni lepas? Ham cakap pasal ilmu mengenal Allah. Dia ujian ni besar kalau berada tengok. Kalau orang yang intelek tengok, orang yang ada kuasa di jabatan keagamaan tengok dengan menggunakan intelek, dengan menggunakan cahaya akal fikir yang Allah bagi tu, maka dia nampak ini masalah kecil je. Masalah ustaz-ustaz yang merasa diri mereka bagus. Mereka menghentam orang macam ni, memviralkan orang, mengaibkan orang. Masalah dia bukan kat budak lepas ni. Budak lepas ni duk cakap, Rora pun duk ngaji lagi. Kami ni tak tahu duk datang mana. Tu 2010 aku mula bercakap dia pun tak keluar lagi dalam video. Lepas talking the same thing. Apa duk tanya benda yang sama kat dia. Sesiapa yang benar ni? 18 kali disoal jawab, 18 kali aku cakap benda yang sama. Kalau saya tanya brother kerja mana? Brother jawab. Brother nama apa? Brother jawab. Nak kerja ni brother kena ada kelulusan apa? Brother jawab. Okay, it means you tell, you clarify everything. You bagi tahu benda tu kat lepas. Kata mai 3-4 bulan aku tanya balik. Hang fikir mungkin dia ni orang banyak ajar aku duduk dalam pejabat macam-macam kes tu. Okey, mai panggil lagi. Tanya benda yang sama. 18 kali bib. The same sheet. Different time and days. So aku nak kata apa, aku tadi 18 kali benda yang sama. Saya dituduh macam ni. Kali ni Tuan buat something new. Suruh orang yang tuduh tu bawa saya ke mahkamah syariah dan saya akan bawa mereka ke sivil. Fair enough. You think you people only have dignity, maruah hidup? Aku ni apa dia? Bukan manusia. So sue me in the court. Then I will repeat it. See you in the civil court. Awak hampa saja pegang Al-Quran tu. Kami tak ada Al-Quran. Nur Majid, Nur Hakim, Nur Karim. Kami pun ada yang khodim. Bukan yang muhadas saja. Surah 2 ayat 106 tu diganti yang lebih spesifik. Itu bila kita tanya mereka, hampa tak mengaji ilmu mengenal Allah? How can you judge something you don't understand? Wah, imam kerja ke? Oh, dia tak faham benda indos ni kot.
endorsement ni. Dr. Mazhar ni, aku beritahu satu orang yang merok. Kalau Penang kita merok. Kaduk naik junjung. That's what he. Sebab dia nak kawan dengan orang ada nama, orang kaya, orang itu. Silap-silap belakang ni dia ada bisnes dah. Adalah bawa yang dulu duk cakap, duk kutuk aku rapat pun. Dah ni dah jadi CEO kat satu company tu dah. Tak cakap dah buat agama. Begitulah juga dengan apa ni, Zakir Naik apa semua. Dia all millionaire now. They make a millions of money. Begitulah dengan dia ni. Saya pun dah tua, tak mau nak cakap dah. Tak mau nak ceramah sangat. Ni orang panggil saya main. Weh, kalau hang satu orang mufti, satu orang yang ada 12 nawi, 21 mukudu iman, satu orang yang boleh bercakap benda yang baik, hang nak mati sat lagi pun orang main tanya pasal ilmu Allah, hang kena cakap. Tapi kalau hang kudrat, kuat, hang sihat, hang tak payah bercakap dah. Kalau hang cakap sesuatu benda yang tak betul, yang tak ada terus facts. Bila aku tanya hang 6 tuduhan ni kat atas aku yang sebar satu Malaysia ni, yang Raja Pelih endorse ni, hang kata awak Malaysia tak ada raja lain ke? Mufti-mufti lain tak ada bawah raja-raja. So mufti-mufti lain di Malaysia ni macam mana pula? Raja-raja lain di Malaysia ni macam mana pula? Kalau raja tu kata aku sesat, mungkin Raja Pelih pun tak tahu. Dia buat raja belakang aku ni, menginaya orang, melukakan jiwa manusia, melukakan rakyat marhin yang hidup tepi jalan sebagai seorang pelukis. Nak melukis tepi jalan bukan senang ni. Orang meludah, orang apa. Kadang orang mamai yang ada akal sikit. Pak aku nak tanya satu. Habis Dr. Mazhar ni tak betul ya? Aku kata dia betul. But what he have done to me, not right. Apa yang dia nak cakap pasal agama lain, betul. In that territory of explanations. But about myself, he not even know me. Dia boleh cakap, gambar aku cerita pasal guru. Guna gambar aku cerita pasal benda ni. Aku tanya dia apa siapa guna gambar aku. Wah, awak pun kata kat saya pedih-pedih. Hang kata kat aku react, aku respon. Aku feedbacks. I don't do no strikes. Aku tak pintam dulu, aku bukan menyerang. Aku membela nasibku. Apalah adik-beradik aku nak jalan dengan yang ramai. Adik-adik aku. Abang ni, apa orang tengok kakak aku di Pahang. Duduk Batu 10. Tak ingat Batu 3, Batu 10 lah dekat kem Maskap. Dia kata daripada sebut nama seketui-seketui tepi tingkap. Rumah dia kat Surau. Menangis meramu. Aku tanya duk heran lah. Ustaz yang duk sebut nama aku di masjid di Kuantan Pahang tu pun dia pun tak kenal aku. Dia pun tak pernah jumpa aku. Dia copy paste. Han tengok berbicaraan macam mana Dr. Mazhar, macam tu Kamili buat pula. Oh, mereka ni falsafah. Kamili cakap benda yang sama. They are just one point, different surface. Wajah berlainan, tapi hakikat ilmu tu sama aja. Itu sebablah. InsyaAllah aku beritahu orang tengah nampak benda ni. Dia guna institution royal untuk dang ni. Awak ada apa kena-mena aku dari sudut keilmuan dengan Raja Pelih? Raja Pelih pula boleh ada macam ni orang bawah dia. Orang dulu, raja-raja dulu, para sufi memberi nasihat. Dia nasihat satu benda boleh fikir lu. Hang halusi apa tentang ilmu makrifah, hang tak mengenal Tuhan. Hang cakap muka minta orang tak kenal. Aku turun to the ground, aku bawa sanubari jumpa hang. Sebelum tu pun aku dah cakap, aku kalau jumpa, aku dapat jumpa mereka face to face, aku akan buka aku punya amarah untuk mereka. So macam orang kita tengok dia jumpa Dr. Mazhar apa marah-marah. Yalah, memang aku nak buka amarah aku kat dia. Tuhan letak amarah laumah marhamah. Hang kena tahu masa mana nak guna. Muhammad buang kat perang. Bukan Muhammad pergi macam ni. Assalamualaikum, tolong buat lehak macam tu Ustaz. Siap pancung macam tu ke? Mereka ni tak buat apa tau. Duduk dalam ofis, pacak, panggil orang mereka juga interview, cakap, kami pun bagi makan kat dia, kami sediakan makan. Awak sebelum aku kenal hang, aku tak makan. Hang tahu aku nak main kat hang ni, pasal nak main makan kuih.
Come on man, 5 o'clock in the morning aku wake up. Sebab perjalanan nak pergi kat Ampua tu, aku kena ambil ferry, aku kena ambil kereta api, aku kena ambil Grab. Ampua tunggu je dalam office. Dan aku pergi nak bagi surat, sign, balik, job, balik. Tapi tak ada. Dia tak ada macam tu. Hantar dia buat apa? Dia bawa orang ramai-ramai dalam tu nak suruh jawab aku. Aku kata forward. Hang dah jatuh dah hukum aku sesat nak suruh jawab apa? Are you out of your mind? Bodoh tak bodoh? Hang dah buat keluar fatwa kata aku sesat. Dan hang nak suruh jawab aku lagi. There's no time to fucking waste, man. Itu bahasa yang patut aku cakap dengan dia. Aku tak boleh cakap bahasa elok. Orang kata apa? Makrifat apa mencarut. Lebih beratus aku boleh buat. Kalau Nabi Allah Hizir alaihissalam atau hamba soleh, hamba panggil. Tak mau panggil Nabi, panggil hamba soleh. Dia nak ngajak Musa, tengok dia ajak macam mana. Main Nabi Allah Isa dalam Bible pun dia kata, dia support perempuan tu kat market. Bukan dia support perempuan tu, dia support iblis dalam perempuan tu. Saya dalam Dr. Mazhar tu Mazazil. Pasal apa hang balik di negeri Arab? Hang boleh fitnah ilmu mengenal Allah sampai sedemikian rupa. You tell me what? Hari ni aku nak jual buku aku tak didapati bersalah. Nasib baiklah yang handle ISBN tu tak bodoh macam mereka ni. Tak terasuk dengan mereka. This is just a novel. Tu apa Nodrul bila nak sebut pasal buku aku dia sebut kitab. Oh kitab ni dalam bahasa Arab. You cakap Melayu kot. Pasal apa bab buku disebut kitab? Nampak? Psikologi. Reverse psychology. Itu aku kata. Mereka ni mereka nak bertelaah dengan aku dalam live. Dia di sana, aku di sini. No. Aku nak jumpa face to face dengan hang. Pasal ada juga bahasa yang tak perlu guna mulut. Faham tak? Hang kuat ambil kat hang. Kita jumpa dulu. Ada orang mesej ni, tak payah lah mai jumpa aku buat semua, nak kenal lah. Hang tak nak kena-mengena aku, babe. Aku takkan layan hang. Ni baru share ni, yang dapat ijazah, yang telah dia angkat sebagai ustaz. Balik jadi macam ni. Berapa banyak ustaz di Malaysia macam ni. Pak dia lembek gulai tu, dia pandai baca Yasin. Orang lain baca Yasin malam Jumaat, bida'ah. Weh, tu sebahagian daripada Quran lah. Orang nak baca bila apa orang boleh baca. Apa rugi hang kalau orang baca? Apa untung hang kalau orang tak baca? Hang ni iblis jenis apa? Hang iblis jenis apa? Nak tanya Dr. Mazhar ni. Buat korang lalu ni betul gelak-gelak. Lepas tu dia counter balik, buat video ulas balik. Kalau aku ulas balik video yang hang ulas tu, malu kat anjing kot. Anjing pun kenal Tuhan, hang tak kenal Tuhan. Bayang kita nak bagi duit kat dia, hang bagi RM10, kawan hang bagi RM10, aku bubur balik dalam poket dia. Dia bayang duit mesin tu RM9, aku bubur balik RM10 dalam poket dia. Setiap usaha dia tu. Aku tak ambil tu sen pun. Yang tu pun nak cerita sebagai seorang mufti, hidang makanan kat orang. Sebagai seorang mufti, hang nak cerita hang bayang duit tambang kat orang. Aku bagi balik lah RM10, tambang tu RM9. Naik train. Hang tak perlu cerita benda tu naknya. Hang kena cerita apa yang berlaku, bukan kedatangan aku yang marah-marah. Sebab apa aku marah, hang kena cerita. Sebab apa aku mentang-mentang dia nak nampak muka hang kena cerita. Kalau aku ulang benda tu, dah malu ni. Hampir cerita aku mai tak nampak pun kemakrifatan dia. Mufti bangang lah hang ni betul-betul. Makrifat aku mengenal Allah. Tak lo dia mengenal diri aku. Apa dia kena mengenal hang? Myself with me are fine. Di antara aku dengan Allah tak ada antara. Sebab zat Allah Ta'ala meliputi. Di antara aku dengan Allah tak ada dengan. Sebab dia kata kami lebih dekat pada orang lain. Surah Al-Kahf ayat 16. Kalau kita nak urai ni, dia pun nanti interpret differently. Pasal apa? Pasal buta mata batin, tak mengenal diri, tak mengenal Allah. Hari ni anak muda Melayu bangun nak mengenal siapa diri dia. Hampir tanya dalam pusat pemulihan, hampir tanya dalam penjara. Do the research. Stupid honky. Do the research. Kalau hampa ahli jabatan agama, pergi tanya, awak masuk penjara ke apa ke ragu? Sejak bila umur hamba bapa awak bawa awak ke
baca Al-Quran ke? Pernah tak pergi mengaji Al-Quran dulu masa kecil? Pernah pergi kelas agama tak? Dalam sekolah dulu sampai berapa tahun sekolah? Oh, saya sekolah dari darjah 1 sampai tingkatan 5. Oh, dia ni sampai SRP fail. But dalam pelajaran sekolah tu ada tak pelajaran agama, buku agama? Ada, semua ada. Mengaji Quran pun mengaji. Pasal apa mangkit jadi dulu ni? Pasal apa kebanyakan anak Melayu di dalam pusat pemulihan semua dah mengaji Quran, semua dah semayang. Apa yang sebenarnya berlaku? Where is the turning point? Kerana buta tak mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah ni tak dibukakan. Bila kita tanya why, they will coming like, oh susah ilmu ni, danger. Ada setengah orang yang mengaku Allah. That's setengah orang mengaku Allah. Wipe away. Mengikut undang-undang yang selaras dengan bidang kuasa yang diberi. Orang yang tak cakap macam mana yang pun duk sangka, oh guru lepas boleh jalan atas air, masuk kedai tak payah ambil duit. Aku bukan macam tu. Pasal apa aku dihalang atas dasar andaian, your thought and emotions. That's why Jalaluddin Rumi cakap, protect your own self from your own thought and your own emotions. Your best enemy is your dark side of your thoughts. You see clear, isn't it? Because you terbuka. You nampak aku tak ada pun hujah aku kata tak payah semayang. Aku tak pernah kata macam mana lepas sangkalkan mengaku Allah lah, Abu Jahal ke Abu Lahab kekasih Allah. I never say this. So aku tanya Dr. Mazhar, mana dia? Aku punya. You show me the evidence, you show me bukti dia mana? Bahan bukti dia. This all affidavit that against me. Where is the bahan bukti? Dalam YouTube mana yang berjumpa? Tak ada. Tapi yang buat tak tahu. Hampa gasak aku lagi, hampa tak fikir yang orang dah mula fikir perbuatan hampa ni jahat. Anak aku Aminah sampai tanya, papa pasal apa banyak netizen jahat di Malaysia? Padahal apa yang aku ajak kat mereka, apa yang aku cakap dalam YouTube, apa yang aku kupas daripada whiteboard. Ramai makcik-makcik saya suka lah Mina Hazali. Mereka ni Masya Allah. Saya kata makcik, bapak mereka dituduh sesat. Mak mereka tak peduli agama. Bila mak mereka tak peduli agama, saya bawa tanggungjawab kedua ibu bapa dia. Saya kata you bagi education yang luar kat anak. As you qualified sebagai doktor psikologi. So aku bagi education spiritual side. You bagi ilmu, aku bagi ilmu. Tapi ilmu yang tak mau, aku takkan paksa. Kenapa Aisyah dipilih menjadi ahli syurga? Asia. Sedangkan suami dia Firaun. Banyak nabi-nabi lain yang isteri menjadi contoh wanita pemenang dalam neraka. Banyak isteri nabi lain masuk neraka. Mereka buat naya kat suami dia buat kau-kau punya. Pasal Pak Asia yang suaminya penentang Nabi Allah Musa AS masuk syurga. So this is something is fishy here. We need to explain. Dan nak explain macam mana Ustaz tak balik tanah harap, nak dah kena psycho dengan syllabus which is we not even know where it's come from. Syllabus yang betul ni berbalik memegah benda-benda ni. Hampa cakap semua cerita bab hadis. Halo, that is pas. Quran boleh guna sampai hari ni. Orang yang dalam hadis hampa cerita tu pun tak ada dah. Sahabat yang berjumpa Rasulullah pun dah mati. Yang hampa cerita, tukang cerita tu pun dah tak ada. Sedangkan Quran tu adalah kata-kata Allah. Allah beserta segenap umat manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cuma satu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. It's up to you. Kamu tidak mau mengenal Tuhan, maka kamu pun mengenallah agama. Kaedah-kaedah keagamaan baik di Indonesia, baik di Malaysia sama saja. Yang buta mata hatinya, butalah mata hatinya. Orang mengaji ilmu mengenal Allah, awak serang melalui kaedah keagamaan. What? Tanyalah Ustaz Somad ke Ustaz apa sekalipun di Indonesia. Dan tanya juga Buya Syakur ke Buya Arazi ke, saya tanya. Awak nak menghadap Tuhan di hari penghadapan dengan surah, dengan hadis ke? Dengan amal, dengan ilmu ke? Kalau dengan amal diperhitung, dengan ilmu dihujah.
Sebab awak bercakap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Bagaimana mensyariatkan la haula wala kalau wujud kamu masih lagi wujud kamu? Dia ada peringkat dia. Usul fiqh tasawuf fardu ain. It's okay if you want to talk about fardu ain, go ahead. Nobody cares and nobody against it. Because that's your knowledge, your territory of understood about what you are studying. So, orang yang nak cakap pasal ilmu makrifah, kenapa yang kamu halang? Ini bukan barang kamu. Ilmu makrifah mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Kalau tak setuju, ini hadis palsu. That's for you. You kata hadis palsu, that's for you. It's good lah you tak ngaji. It's good lah you tak ambil. It's good lah you tak ni. Kalau dikata hadis palsu, jangan cakap hadis. Yes. Jangan disebut pun hadis. Jangan sebut perkataan tu. Betul. Kata-kata palsu. Okey. Baik, kalau kata Quran itu menetapkan tak ada satu pun. Buka surah 2 ayat 2, Al-Baqarah ayat 2. Dan buka surah Al-Kahfi 18 ayat 103, 104, 105. Kalau hati you tak terpanggil lah, tertutup. Kafir ni bukan kepada Hindu, Nasrani ataupun Sabi'i ataupun Yahudi. Kafir ni adalah pada mereka yang tertutup hati. Kalau hati tertutup, mata hati tu. Persoalan mata hati tu ada pada surah Al-Hajj 22, surah 24, surah Al-Hajj ayat 46, surah 24 ayat 44, surah 17 ayat 72. Halusi. Dia mempersoalkan mata hati. Buta di sini, buta di sana. Malah lebih sesat. What do you mean lebih sesat? Di sana adalah satu berjalan. So di sini, balik pada sini jadi famous, bawa ribu-ribu orang ada depan, you fikir you boleh hentam apa saja. Itulah lebih melebihi iblis. Iblis atas keadaan ego saja. You want to gain Adam for what? Out of your own thought and emotions, your own knowledge. Itu yang kamu against. You nak menggain orang mengenal Allah. Apa ada kena mengenal dengan kamu? Apa ada mengenal dengan ilmu kamu? Tuhan kata dia memilih, dia menyesatkan. Surah 16 ayat 93. Surah Ibrahim ayat 4. It's a clear cut. Mai dan surah 10, surah Yunus ayat 99 dan 100. It's a clear view. You are blind fool. Macam mana you nak anjak orang hidup? Satu orang buta, bawa orang buta. Yang depan jatuh, yang belakang jatuh. I'm not gonna be like that. Surah 6 ayat 116. Surah 17 ayat 84. Dua benda yang kontras. Mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah, malah bersangka-sangka dan berdusta. Surah 6 ayat 116. Mai surah Al-Isra ayat 84. Mereka yang mengikuti pembawaan jiwanya adalah Allah lebih mengetahui. So why do you against me? You not gonna help me. Anda tak boleh tolong aku. Usung aku pi kubur ya. Kalau hang nak ikut, yang baca talqin lah itu ini orang dah tak ada. Yang hidup ni nak kena talqin ijazah. Siapa sebenar diri awak? Wajah yang awak nak menghadap tu wajah mana? Sedangkan dalam Al-Baqarah dah sebut ayat 115. Ini sebab saya kata Dr. Mazhar ni dan setengah-setengah ustaz Indonesia ni sama saja. Yang mana pergi hentam Buya Syakur, yang mana pergi hentam Buya Arazi, yang mana pergi hentam ilmu-ilmu makrifah di Indonesia, sama saja macam Dr. Mazhar dengan grup dia ni. Blind fool. You not even know yourself. How do you want to talk about human right, humanity? You tak mengenal Tuhan, macam mana you nak cakap about agama? So silibus yang berbalik daripada tanah Arab ni, Yahudi bagi ke para wali Allah bagi? Siapa di belakang takbir universiti tanah Arab ni? Siapa control game? Balik hampa cakap ilmu mengenal Allah tak betul. Yang mengaji ni,
cerita-cerita Nabi, sejarah Nabi, balik hampa qualified hadis, 6 different parts of hadis dan berapa ribu hadis boleh hampa hafal. Well, it's good, you have a good brain to copy and paste, but mata you tak mengenal Tuhan. Takluk mengenal Allah bukan qauli dan sama. Takluk mengenal Allah adalah basar dan af'al. Apa cakap baik ilmu bukan mengenal Allah. Usul fiqh tasawuf itu satu pada yang ramai. Ilmu keagamaan memeliharakan kemasyarakatan. Tasawuf, usul fiqh satu pada yang ramai. Fiqh ramai kembali kepada yang satu. Usul satu pada yang satu. Tasawuf mencuci diri, kerja dia sendiri, nothing got to do with the rest. I look at my inner side. Aku ni dah marah ni, aku ni dah lawamah ni, aku ni dah jahat ni, aku tak patut cakap macam ni. So you control game inside you before you blow it out. It's called tasawuf. Ini tiga-tiga fardu ain. What got to do dengan mengenal Allah? Ini mengenal keagamaan, disiplin diri, the self realizations, kesedaran diri. Itu sebab makni maknawiyah tak cukup lagi. Salbiah nafsiyah nak kena huraya. So, bila masuk ilmu mengenal Allah pula, satu peringkat mengenal ma'rifat, mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Ni banyak lagi yang nak kena. Wadibal wujud, wadatul wujud. Han nak mengenal, bukan han nak kata benar ni saja betul, yang lain tak betul. Siapa-siapa yang bagi ilmu wadatul wujud? Orang mengaku Allah, salah lah dia mengaku. Hanya Allah saja yang mengaku Allah. So you do your job. Siapa nak sekat, nak tuduh pukul kata. Faham tak? Tak naya ke? Disebab satu orang you guna yang tu punya sebab pukul kata. Aku tak boleh kata semua di perlis itu tak betul. Pasal duduk bawah naungan iblis. Aku tak boleh cakap begitu. Mesti ada di perlis tu orang tak setuju Dr. Mazhar. Mesti ada. Tetapi bila yang nak menentang tanpa soalan, bila kita ilmu mengenal Allah, dia mengenai diri dia. Apa masalah ustaz-ustaz fiqh di Indonesia menentang Buya Arazi, menentang Buya Syakur? Masalah mereka tak sedang. Mereka ni mengaji, mencari jati diri, kesejatian diri. Mereka nak mempertuhankan terhanya Tuhan, bukan konsep ideal and system. Sebab Tuhan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan kata, "Kaf, aku lebih dekat daripada ini." Kalau Tuhan kata dalam surah Al-Hadid ayat 3, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zahir, akulah yang batin. Kalau yang awal kita kata belum kita lahir lagi. Sampai akhir zaman Tuhan ada kiamat. Tapi yang zahir yang batin ni macam mana pula? Inilah dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 142. Ini juga dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Maukah kami kabarkan kepada kamu mereka yang rugi dalam halaman ayat 104. Mereka lah yang mendustai ayat pertemuan, ayat-ayat kami dan pertemuan dengan Tuhannya. Mereka lalu segala amal ibadat mereka akan gugur di akhirat kelak tiada pertimbangan. So you wasting your time. Bila aku kata kena pelihara solat, aku tak kata jangan tak solat. I never say that. You kata buat mai kari satu mangkuk kari. Mamak tu mai tanya, "Tuan, nak kari apa tuan? Kari kambing ke, kari ikan ke, kari ayam ke tuan?" Bagi mi sepinggan. Dia mai tanya, "Tuan nak mi apa? Mi rebus ke, mi apa?" Kau dia buat main mi mentah, mi kosong So sebegitulah kalau bercakap pasal solat, daimun ke, khusyi'un ke, fa'ilun ke. Kalau fa'ilun dia ada tertib, dia ada kerukunan, dia ada qauli fi'li qalbi, dia ada fana bakha mantu antal qalbu mantu, dan satu lagi dia ada nafi isbat. Kenapa hangpa langgang ni semua hangpa buat sudah?
Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sesungguhnya solat itu sangat berat melainkan pada mereka yang khusyuk. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Al-Isra surah ke-17 ayat ke-36. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan kepadanya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan pengetahuan diambil kira. Khawli fi qalbi, takluk khawli. Pendengaran, takluk qalbi. Pengetahuan, takluk fi'li. Penglihatan, ilmu sama basar, khawli fi qalbi. So how can you deny this? Yahudi mana yang ajak hampa di tanah Arab tu hampa balik menjadi macam ni? Pak Sumit tua dah tersadai macam tu dah. Masih lagi bercakap benda yang elok. Ni Dr. Mazhar dah mula cakap, saya pun dah tak mau cakap dah tua. Hang tak patut cakap dari mula lah. Pasal hang cakap bagi sikit hati orang. Orang tak pernah kacau hang kacau orang. Yang ni lah ustaz-ustaz yang di remote control tu. Remote Yahudi. Control by the remote. The one who control is Yahudi. Yahudi bukan di tanah Arab saja. Yahudi pada mereka yang buta mata hatinya. Sebab selepas mengenal Allah, dia kena membawakan perjalanan, ahli-ahlinya membawa sirullah, rahsia Allah. Di sinilah makam yang tak buruk, tak bersorak. Makrifat ni masih lagi ilmu. Pengenalan terhadap kamu dengan sebenar-benar diri kamu. Usul fiqh tasawuf fardu ain ini adalah pengenalan di antara keagamaan dan ketasusilaan, pembawakan kemasyarakatan. Nothing got to do dengan mengenal. Lepas tu baru dia masuk dalam sirullah. Barulah persoalan dalam qalbu tu, aku tu siapa. Banyak proses dia. Ni hampa baru dengar yang aku kupas dalam YouTube tu. Tak pernah aku buka rububiyah pun. Aku nak buka maujud dikeranakan oleh satu kerana. Yang tu pun hampa dah nak menentang aku. Dah berceramah yang asam. Baru ubudiyah. Hampa balik dari tanah Arab ni, hampa balik sijil dengan cakap bahasa Arab saja. Di negara Arab tu ada orang bisu. Sedang balik-balik. Jangan duk rasa megah dengan bahasa Arab hampa. Surah Ibrahim ayat 4. Tidak kukirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. So, how do you understand about it? Sebab awak kenal Quran yang muhaddas. Yang dikatakan letak di gunung-gunung pun tak mau terima. Lah ni hang bawa Quran muhaddas tu pergi letak satu lori. Tak hancur gunung. It's okay, you see my point. Good. Saya tak ada hati nak menentang orang. Saya yang berkelana hidup macam ni, dipilih begini. Ramai kawan lari. Ada juga adik-beradik yang tak setuju, tak mau cakap. Tapi tak apa. Ulama yang dikasih Allah, pesan guru saya, nampak fasik dan dikeji, dihina. Ulama yang dibenci Allah, dijunjung-junjung oleh manusia. Pangkat rumah berada saja. Saya teringat arwah guru saya teringat arwah ayah saya. Kalaulah saya berkesempatan berjumpa dengan Jalaluddin Rumi, Mansur Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Socrates, Osho, dan semua lagi lah popular legend, para nabi, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berkata kat mereka, hey, I know you guys. I know what you guys have been through, man. Contoh dia Jesus Christ, Nabi Allah Isa alaihi salam. Wow, man. Nabi kita juga. Saya nanti kata, saya tahulah ketika itu Nabi Allah Ibrahim, orang-orang yang beragama, yang bawa, yang bercabat-cabat ni di ketika itu menentang puak-puak ni habis-habisan. Hari ni you sebut Panglima Kia Haji Saleh, Tuan Guru Haji Fazil Bentan, Ahmad Darubi, Tok Kenali, Tok Bramu, Tok Perak,
Tok Janggut, Tok Bahman, Tok Kupalu, all these popular legend in our tanah Melayu ni bawa ilmu mengenal Allah lah kot. Tak entang terus dengan siapa. Pasal apa saya jumpa mufti lain, saya boleh cakap elok. Ada mufti saya turun tangan, saya jumpa Dr. Mazhar, saya cakap kau ajak. Connected to connections. Sebab anglah satu baru saya yang membawa hang duduk di atas. Dan ni hidup aku macam mana hang tengok. Dengan hampa punya sebar fatwa hampa tu yang tak ada kena mengenal dengan aku langsung. Yang hampa sendiri tak boleh buktikan kata-kata hampa tu. Aku terpaksa jalani hidup. Kadang orang tendang meja aku, kadang orang ajak aku bertemu, kadang orang ludah kat aku. Hampa duduk dalam ofis ya, gaji bulan-bulan berapa ribu sebagai mufti. Silat-silat dah ada bouncer, dah ada bodyguard, dah ada driver. Hampa boleh hina orang macam aku yang tak kacau hampa. Mana kebenaran keagamaan hampa? These people are addicted to power. These people, mereka seronok orang tengok mereka ceramah daripada ni, mereka hebat. Tapi mereka buta di dalam ilmu mengenal Allah. Maka buta di sini, buta di sana. Teritori mengenal Allah bukan ini, bukan di sini mata ni. Buka surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46. Buka, halusi. Hampir kembara mana pun hampir bawa cerita di tempat tu ya. Tapi bukan mata ni yang dikira, mata hati. Okey brother, saya nak kena belah dah. Ada urusan lain. Assalamualaikum. Saya minta maaf kalau apa-apa. Tapi memang kalau saya cakap pasal iblis ni, dia api. Itu sebab kawan kata bila Hamai Pak Dr. Mazhar ni dengan pok-pok dia ni yang barak. Dia memang mereka kelompok iblis yang nyata bagi aku. Bertopeng di sebalik pakaian keagamaan. Wibawa agama. Tapi mereka adalah iblis nyata bagi mata aku. Kalau mata orang lain tak nampak, hampa nak hormat dia, cium tangan dia, aku tak alam. Hampa nak kata, hampa nak taksub dengan Dr. Mazhar, go ahead. I'm just simply respond. Reacts, reflex. Hang baik dengan aku sembang elok. Ni first time kita jumpa. Berapa tahun hang teringin nak jumpa lepas? Berapa tahun? 5 tahun. You teringin nak jumpa lepas. Hari ni lepas jumpa you. You still you. Tak ada perubahan apa pun. Kalau hati hang nampak apa yang aku cakap, it's happening inside you, not inside the rest there. Itu saja. Kalau apa yang Dr. Mazhar tu bagi ceramah, mereka setuju. Guru boleh je masuk kedai tak bayar duit. Apa ni, tak ada seorang bangun. Tuan Mufti, cakap apa ni? Awak Mufti ke? Cakap gelak-gelak, sarkastik, peli orang. Apa dia ni? Dia main nak ambil surat dan dia call. Dan hampa pun declare. Malam tu berdeclare keluar. Sampai berapa? 29,000 view. Lepas akan datang esok. Nak bawa surat, nak ambil surat. Pasal apa yang beratuk orang nak bersembang aku? Nak bersembang apa lagi? Hampa dah tuduh aku sesat kot. Hampa kata endorse dah kot. The endorsement is there. I just come on my part. Chop, sign. Aku balik. Pasal apa hang takut? Pasal apa hang takut? Hampa jangan main bab agama. Quran cakap dalam surah Hujurat ayat 12. Dan Tuhan juga cakap jangan berselisihan pada dasar agama. Berat bagi mereka untuk mengambil jalan tauhid kembali kepada Allah. Surah 42 ayat 13. Hampa tak setuju dengan ayat tu, hampa nak setuju dengan hadis-hadis hampa. Go ahead lah dengan hadis-hadis hampa. I don't give no direct. Yes about it. Why? Allah masih ada. Berserta. Adakah satu tempat yang tak ada Allah? Kami nak mengenal. Takluk dia mengenal diri. Tapi hampa pula nak cerita buat sejarah Nabi. Go ahead lah. Buat hadis-hadis. Pakar hadis, pakar seni hadis. Go ahead. Tak nak siapa kacau. Anak Wahabi. Go ahead. Anak Salafis, Sunnah, Syiah. None of my business. Bukan tanggungjawab aku. Dalam Quran kata kami tidak memutuskan kamu Muhammad untuk memelihara mereka.
Seorang pun lebih daripada Muhammad ni. Nasihat-nasihat Quran tu kamu tak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain tak bertanggungjawab. Surah Al-An'am, surah 6 ayat 52. Okey brother, saya kena pergi dah. Okay.